Assalamualaikum warahmatullahi. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita dan insyaAllah mana sama-sama kita mengamalkannya. Jadi insyaAllah kita sambung kitab kita, iaitu kitab Tasawwur Islam. Kita masih dalam bab yang ketiga, iaitu konsep akidah Islam. Jadi kita dalam tajuk aspek-aspek akidah. Jadi hari itu kita baca doa al-uluhiyah dan kita sambung pula ar-ruhaniyah. Ar-ruhaniyah insya-Allah. Kata pengarang rahimahullah taala, ar-ruhaniyah iaitu perkara yang berhubung dengan kewujudan malaikat di alam gaib. Dalam aspek ini seseorang hamba wajib mengimani bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat untuk dijadikan sebagai hamba dan utusannya. Para malaikat merupakan kaki tangan dan tenaga pekerja di bawah kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang mengawal dan mengatur perjalanan alam seluruhnya. Mereka ini bersifat patuh, tunduk, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingkarinya. Okey. Jadi perkara ar-ruhaniyah ni berhubung dengan kewujudan malaikat di alam gaib. Jadi malaikat ni wajib kita beriman. Maksudnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala juga yang berbentuk gaib. Yang gaib ni maksudnya kita tak nampak tengok. Tapi kita wajib juga beriman adanya para malaikat bahawa dia adalah petugas-petugas pekerja-pekerjaan Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa patuh dan taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Itu asas dalam akidah kita. Jibrilnya, Mikailnya, Israfilnya. Sehingga Malik, Zabaniyah. Okey. Maka setiap para malaikat itu ada tugas masing-masing. Sebagaimana yang kita tahu, yang masyhur, kita tahu kita orang Islam, orang beriman ni, yang kita ada Raqib dan Atid. Yang duk tulis pekerjaan kita ni siang malam duk catat semua, duk tinggal sikit. Itu wajib kita beriman adanya para malaikat. Dan ada juga para malaikat yang sentiasa berdiri qiyam. Berdiri sampai dia mula-mula dia diciptakan sehingga ke hari kiamat, mereka berdiri tak pernah bengong, tak pernah bergerak. Ada yang sentiasa rukuk dan sujud dan duduk. Duduk pun tak pernah bergerak, duduk situ. Itu. Mereka sentiasa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para malaikat. Maka wajib. Dan malaikat ni sentiasa patuh, tak pernah derhaka. Dia satu orang je, dia satu hala. Tak pernah derhaka, dia patuh sama-sama. Kalau malaikat syaitan kok, dia derhaka sama. Itu sebagaimana yang kita baca semua tu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diri kita ni ada dua bentuk ilham.
Satu ilham malaikat, satu ilham pula setan dia panggil. Jadi ilham malaikat ni menyeru kepada ketaatan. Malaikat tak suruh buat benda tak molek, tak. Dan satu lagi yang menyeru kita kepada kejahatan ni panggil setan. Maka ni kita kena muhasabahlah diri kita. Kalau berasa nak buat baik je dah tu. Itu dipanggil ilham malaikat. Sebab malaikat tidak sekali-kali ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu istimewanya kita sebagai manusia. Ada dua ilham. Satu fujur, satu taqwa. Yakni setan dengan malaikat. Betul ni? Jadi dalam diri kita tak ada lagi dua perkara ni. Ada kadanya kita berasa nak buat baik, ada kadang rasanya kita nak buat jahat. Itu istimewanya manusia. Malaikat tak, dia nak buat baik sama, tak ada nak buat jahat. Setan tak ada nak buat baik, buat jahat sama-sama. Yang istimewanya kita, dia ada dua. Satu fujur, satu taqwa. Maka di sinilah istimewanya kita, manusia ni dia ada perjuangan. Berjuang. Yakni menumbangkan kebatilan, menegakkan yang hak. Itu. Jadi kita ini manusia, kita orang awam ni, kita tak cenderung kepada kebaikan. Sebab apa? Kita banyak fujur. Banyak unsur-unsur yang tidak baik pada diri kita. Tak ada rasa hak mana-mana bagi hak uduh banyak. Faham lagi ni? Jadi orang yang dah bersih hati ni, dia tak ada dah benda-benda yang tidak baik pada diri dia. Baik dia. Berasa nak buat baik. Itu maksud dia kuat. Tak pengaruh malaikat pada diri dia. Maksud hati dia tu dah banyak ilham malaikat. Kita orang awam banyak ilham apa? Ilham setan. Sebab tu dipanggil ar-ruhaniyah. Jadi bila kita boleh berhubung dengan roh, dengan malaikat yang dikatakan rohani tadi, maksud kita akan cenderung kepada kebaikan. Kita suka mengerjakan akan kebajikan. Kita asyik dengan kebaikan. Tu. Maka inilah dipanggil rohani yang ada dalam jiwa kita, dalam diri kita. Itu istimewanya kita. Kita ada rohani, kita ada roh, dan kita ada setan dalam diri kita. Nampak? Maka inilah perjuangan kita. Hidup kita adalah berjuang menegakkan kebatilan. Menegakkan kebatilan. Menumbangkan kebatilan dan menegakkan yang hak. Itu pertama sekali dalam diri kita dulu. Maka orang-orang tasawuf, dia proses ni lah. Dia proses menumbangkan kebatilan yang ada dalam diri dia. Fujur tadi. Fa'alhamaha fujuraha. Maka apa yang terlintas di hati dia, perkara-perkara mungkar, dia akan tumbangkan waktu. Dan dia akan tentang habis-habisan. Maksud dia tak ikut bisikan setan tu. Dia tak ikut. Dia tentang habis-habisan. Tugas dia menumbangkan kebatilan, menegakkan yang hak. Tanya diri kita. Kita tumbang tak ada kebatilan yang ada pada diri kita. Tak usah nak cakap hal luar lah. Dalam diri kita dulu. Tak usah kata nak tumbang kebatilan dalam masyarakat lah. Lepas tu jauh jenak lagi kita dulu. Macam mana kita nak menegakkan yang hak sedangkan kita batil? Kita tak boleh menegakkan yang hak jika kita batil. Tak jadi. Menegakkan yang hak dengan yang hak juga, dengan hak juga baru jadi. Sebab tu para tasawuf, dia membersihkan jiwa dia dulu. Nampak? Tu. Baru dia cari hak luar ni. Jadi bila kebatilan ada pada diri kita, kita tak boleh nak tumbang kebatilan yang ada di luar sana. Tak. Malah kita tertarik, terpengaruh dengan kebatilan yang ada tu. Sebab tu nak menumbangkan yang batil, nak menegakkan yang hak, tumbang dulu kebatilan yang ada dalam diri kita, yang Allah kata fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini perjuangan kita. Jadi dalam diri kita penuh lagi kebatilan. Dengan dendamnya, dengan dengkinya, dengan bakhilnya, dengan tamaknya. Macam mana kita nak menegakkan yang hak sedangkan kita batil? Islam tak akan naik, tak akan tegak di atas muka bumi Allah jika yang memperjuangkan Islam itu batil. Maka yang kita akan tengok kebatilan juga. Cuba tukar. Hak ni batil, hak ni naik, batil juga. Dia tidak akan naik yang hak. Sebab yang memperjuangkan itu batil. Maka ni yang perlu kita sedar.
Yang perlu kita faham lagi ni. Jadi yang perlu kita perjuangkan adalah diri kita dulu. Tumbangkan kebatilan yang ada dalam diri kita. Sifat fujur yang ada dalam diri kita. Dengki ke orang, sangka buruk, tak boleh terima nasihat. Apa nak gini? Ada perasaan nak puas hati ke orang, nak kritik orang. Itu semua fujur. Itu perkara yang perlu disingkirkan dalam diri kita. Jadi, lemahnya umat Islam ini itulah. Dalam hati mereka penuh dengan dengki, penuh dengan sangka buruk, penuh dengan tak puas hati. Itu diri kita. Maka selagi kita tak boleh buang awak ni, kita tidak dinamakan orang yang bersih. Orang yang bersih, suci hatinya. Maka inilah yang perlu kita perjuangkan. Cuba kita kembali balik kepada sirah. Kita tengok kok lagu mana Nabi mengajar para sahabat. 13 tahun Nabi mengajar tauhid dan membersihkan jiwa para sahabat dulu. Kan? Nabi suruh sahabat tumbangkan kebatilan yang ada pada diri mereka. Betul ni? Masa tu syariat belum ada, semayang belum ada, puasa belum ada, tak ada. Apa yang sahabat buat? Sahabat tinggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat betul-betul menjadi insan yang berkualiti. Nampak? Yang hebat. Tak seperti kita hari ini. Kita ada semayang, ada puasa, ada zakat, ada haji. Tapi dalam masa yang sama, kita masih melakukan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semayang ikut Islam. Tapi bab nikah kahwin dah ikut Islam. Betul ni? Kita semayang pergi Mekah. Tapi bab negara dah ikut Islam, berpolitik dah ikut Islam. Betul ni? Ni kita. Ini kesilapan yang berlaku pada umat Islam akhir zaman. Islam tak akan hebat, tak akan naik Islam. Carilah mata. Islam tak akan tegak di atas muka bumi Allah. Jika yang nak menegakkan Islam itu batil dan penuh dengan dengki, hasad, tak puas hati, maka Islam tak akan naik. Allah tak akan tolong. Jadi yang perlu kita sedar, maka perlu kita singkirkan kebatilan yang ada dalam diri kita. Dan yang katakan fujur tadi. Nampak? Kita akan zahirkan takwa. Maka untuk menumbangkan kebatilan yang ada dalam diri kita, maka Allah ajar kita. Qad aflaha man zakkaha. Demi sesungguhnya mendapat kejayaanlah bagi yang mensucikan jiwa itu. Jadi tak ikut sifat-sifat fujur yang ada dalam diri dia. Maka ni yang perlu kita tahu, yang perlu kita amalkan. Kita nak balik esok, malam ni pun tak tahu. Tadi yang pergi kuliah duha tadi di jabat daerah Setiu. Dalam kaki tangan pejabat dia tu ada yang menatuk gawa tok mulu di rumah. Dia yang pernah pergi kat sejid dia. Jadi jumpa yang bersitu, ya kata Ustaz, Abang Mak tak ada dah. Abang Mak mati. Abang Mak tu bekas pengurusi JKK dulu, sebelum Panang dulu, dan dia pengurusi masjid dulu. Jadi dia kata meninggal dah. Apa lagi? Maka kita lepas kuliah duha tu pergi. Dia masjid. Gutung ni bagus buat gutung ni. Maksudnya bila orang meninggal, dia pergi di masjid. Dia ada bilik khas, duduk di masjid. Siapa nak mari tengok di masjid tu lah. Dia tak ada standby tu, duduk situ. Jadi yang pergi tengok, apa khabar nak buat apa? Saya mau tengok. Tak gerak sikit ambu. Tak gerak je. Kegerak. Tak. Mana hebat kita? Cuba kita. Yang kita nak benci ke orang, nak deki ke orang, la ilaha illallah. Tak ada benda pun kita. Betul ni? Hebat mana kau kita? Tak ada kehebatan pun. Yang kita bermusuh sesama kita, sangka buruk, tak puas hati. Apa sebab ni kita ni? Cuba kita tengok, tak ada benda pun. Tak gerak, kegerak pun tengok ni. Tak gerak. Aku tengok budak gerak. Maka lepas pada tengok belah kereta, bercerita kepada budak ni. Mana yang kita bangga-banggakan? Kita bangga dengan anak, dengan harta benda. Semua bukan milik kita. Amba tak sekira ke anak buah amba dah kereta tadi. Amba itulah hakikat sebenar diri kita. Tidak memiliki apa-apa pun. Sampai masa Allah tarik, miliki. Masa tu kita nak buat benda lagi. Kalau masa Allah beri amanah kepada kita, mata, telinga, tangan, kaki, harta, tersebut, kita khianat dengan amanah Allah. Sedangkan Allah beri kita sekejap untuk uji kita ni.
Aku ni mati nak uji mu. Bukan hak mu pun. Aku beri tu ke mu nak uji mu. Betul? Tapi ramai mana orang tertipu. Dah dia sangka mata tu milik dia. Sebab tu dia kata ikut pandai aku nak tengok dia. Betul atau tidak ni? Dah Allah beri kita harta. Ikut pandai aku nak beli dia pun. Sedap mu. Hak kita kat siapa harta tu? Kacau. Bila Allah ambil je, ada apa? Gem jatuh. Jatuh lalu. Dah darah hak tengah mengalir berhenti serta-merta. Betul ni? Nadi yang tengah denyut berhenti serta-merta. Mana hebat kita? Tapi bila Allah beri kita hidup, kita dah ingat. Kita rasa kita hebat. Apa ni? Allah kata maafkanlah kesalahan orang. Kamu maaf. Hebatnya kita. Tu ni, sangka baiklah sama kita. Tambah. Nak suka buruk macam. Berpuas hatilah dengan saudara kamu. Tak puas hati apa? Allahumma salli ala Muhammad. Yang ni yang perlu kita sedar. Fujur yang ada dalam diri kita. Sebab tu aku suka sebut tak sahur kita pergi Mekah balik hari pun. Sahabat hebat, haji belum ada lagi, puasa belum ada lagi. Mereka telah menjadi kekasih Allah. Kita semayang pecah dahi tapi menjadi musuh Allah lagi. Betul ni? Kat mana tak kena kita ni? Cek baliklah kita. Cek balik di mana silap kita. Kita suka pergi haji balik hari masuk syurga. Siapa haji masuk syurga? Tak ada. Betul ni? Allahumma salli ala Muhammad. Kembalilah. Kembali kepada Quran balik, sunnah balik. Lagu mana Nabi bentuk para sahabat. Kan? Sahabat dah mayang lagi pun. Tapi berani dah korban harta benda. Nyawa dia untuk agama. Betul atau tidak ni? Baca sirah. Kan? Sehingga Nabi pada para sahabat digelar al-muhajirin. Sebab apa? Orang yang sanggup berpindah kerana agama. Mayang lagi satu je. Allahumma salli ala Muhammad. Kita pecah dari semayang. Tapi tahi hidung mesin. Betul tak ni? Cek diri kita balik. Maka sahabat sanggup tinggal harta benda anak pinok, tanah ladang, gislas pinggang. Untuk nasi aku lagu mana tak tahu di Madinah. Betul ni? Tapi mereka yakin pengorbanan ni terhadap agama. Kita berani ke tak ni? Kau tak berani dah orang juga lah nak berhijrah. Kita masih duduk dalam kebatilan. Masuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah tu. Yang ni nak membersihkan jiwa kita. Daripada terhijab dengan Allah kepada disingkap hijab itu di Madinah. Betul ni? Daripada bertuhankan harta hawa nafsu sehingga bertuhankan Allah. Itu masuk di Madinah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni nak Isra Mi'raj pula dah kaki. Siapa nak puasa pun duduk dah. Ya Allah, nak puasa pun duduk. Kaki baca nuzul Quran pula. Ikut kedua Quran tak tahulah kita ni. Pas setahun nuzul Quran. Ikut kedua. Jadi Quran kabur dalam diri kita ada fujur. Hak ni perlu ditumbangkan. Tak kira apa saja. Kena korbankan diri kita, kena tumbangkan fujur ni. Sifat-sifat yang tidak baik, ilham-ilham yang tak baik. Jangan diikutkan dia. Betul ni? Wa qad khaba man dassaha. Maka rugilah, celakalah orang yang mengotori jiwa dia. Ikut sifat fujur tadi. Tak boleh nak maaf saudara dia. Betul ni? Aku dah maaf kakak ni. Pas mampu aku dah maaf. Sedap ni kecek. Tak dengar ke Quran khabar? Betul ni? Ni yang perlu kita cek. Sebab tu kita ni terhijab dengan Allah. Rohani kita putus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak rasa kebesaran Allah. Inilah umat Islam akhir zaman. Mereka tidak ada kualiti. Kuantiti banyak, tapi kualiti tak ada. Sahabat sikit, tapi kualiti dia. Sebab Nabi tegas. Cuba kita kembali balik sebagaimana Nabi ajar. Nabi ni tegas. Cukup tegas. Kita ni jadi mundur, umat Islam ramai mundur. Lemah. Sebab tak tegas. Sebab apa tak tegas? Dah apa dah kita orang awam ni. Ini melemahkan umat Islam. Kita makan 3 pinggang dah apa kita orang awam. Kita ambil harta dah apa sebab kita orang awam. Ni yang melemahkan umat Islam. Nabi dah ajar gitu. Sebab tu sahabat hebat. Tu ni. Sahabat masuk makan dalam mulut Nabi kata lalu thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nikmat yang kamu kecap akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu hak makan. Dah kita dalam bank 30,000.
Kereta 2-3 buah, pakaian 2-3 gerobak. Nak jawab lagu mana di depan Allah? Nabi tegas. Abu Bakar makan. Nabi tegas selalu. Akan ditanya, Abu Bakar. Sebab tu sahabat tak berani. Betul ni? Kita ada yang jamin kita. Apa dah? Kita orang-orang. Siapa aja ni? Umat Islam jadi lemah. Sebagaimana kita hari ni lah. Macam mana kita nak rasa nikmat dalam ibadah? Macam mana kita nak memandang afal Allah ketika salat? Sebab hati kita terhijab. Hati kita penuh dengan dunia sombong. Betul ni? Bahkan matilah kita tak khusyuk sembahyang. Bahkan mati kita tak dapat memandang Allah. Betul ni? Allah ciptakan hati kita supaya pandang dia. Bukan suruh tak bitih dalam tu. Suruh tak Allah. Betul ni? Kita tak dunia dalam hati kita. Pelik ni. Ke mana buat baik? Buanglah sebelum mati. Takkan nak bawa hati kita dengan bitih bangkit menghadap Allah. Allah halau kita nanti. Betul ni? Aku cek hatimu nanti. Bahussila ma fis sudur. Allah takkan bongkar apa yang ada dalam hati kita. Hati penuh dengan pangkat, penuh dengan bitih lagi. Lagu mana kita dengan Allah lagi? Cuba kita tanya diri kita. Tanya diri kita ni sebelum kita mati ni. Kita perlu tengok Quran, hadis. Lepas tu ulama yang hak. Ulama yang hak ni kita nak pegang. Yang berani menegaskan yang hak. Nah, yang batil tetap batil, yang hak tetap hak. Betul ni? Quran ayat jelas. Allahumma salli ala Muhammad. Ni. Jadi tak takut ke kita Allah akan bongkar hati kita nanti? Pada hari mahsyar ni Allah tak boleh tengok dah tangan kaki kita. Hak tu malaikat aku catat habis. Kulit pun saya saksi belaka dah. Betul ni? Aku nak cek hatimu. Sebab malaikat pun tak tahu apa yang ada dalam hatimu. Kenapa? Satu demi satu akan menghadap Allah. Allah tak mau cek dengan lain, nak cek hati je. Masih hidup apa yang ada dalam hatimu? Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kita nak sedar. Hak ni aturan khabar. Innal insana li rabbih lakanud. Betul. Surah Al-Adiyat kan? Macam baca, orang baca semua. Tok Imam ngaji baca. Kali isyak biasa ngaji baca kan? Ni, Tok Imam kapung. Tok Imam kapung tak baca Al-Maidah. Dia baca Juhama je. Betul ni? Ni, cerita hak kuda perang. Betul ni? Betul atau tidak ni? Tuhan wayak sendiri. Manusia ni memang dia suka lawan Tuhan. Fujur ni suka ikut. Jadi tak peliklah kalau kita tak mau maaf kau orang, benci kau orang, deki kau orang, saka buruk. Memang betul. Sebab Allah khabar sendiri, innal insana li rabbih lakanud. Tuhan guna inna, lam lagi belakang, dan namu'in. Betul ni? Cuba kita tengok diri kita. Sehingga Tuhan kata inna dan lam di belakang. Allah. Innal insan, sesungguhnya insan kita manusia, bukan innal khubat. Faham lagi? Innal insan, ni kita ni yang mata dua tirai bayi dua mulut selinga dua jalan comel ni, bukan jalan pokok-pokok itu kan, jalan comel kita ni. Betul? Maka hak berakhir lawan Tuhan siapa dia? Kita. Maka Allah kata sesungguhnya manusia ni li rabbihi lakanud, terhadap Tuhannya terlangat engkar. Memang berakhir lawan. Allah kata maafkanlah saudaramu, tak mau. Tolonglah orang miskin, tak mau. Jangan simpanglah fikir dan baik banyak-banyak. Baik muwi kau orang, tak mau. Hak Tuhan suruh lawan sama-sama. Betul. Bulan ni berapa orang miskin kita beri makan? Berapa orang anak yatim kita bayar sewa rumah dia? Kita simpang kau simpang banyak itu apa? Kau dekat dengan mati kau banyak simpang. Betul tak ni? Allah lawan Tuhan semua. Tuhan infak, Tuhan kata infak. Betul ni? Solat infak 29 kali Tuhan sebut dalam Quran. Betul atau tidak? Sebab apa kita engkar? Kita sayang sangat bitih ni apa? Betul sebab Quran khabar dah. Innal insana li rabbih lakanud. Tidak pelawak Tuhan kata. Memang manusia ni suka lawan Tuhan.
Kita nak mati ke dalam keadaan PT 2-30 ribu dalam bank? Nak ke gitu? Oh, rugi kita. Naknya kita. Baik kita belanja untuk kita lah. Kayak pergi bahan dia anak-anak kita. You bagi kamera handle. You bagi Phuket. You makan sosis cheese. Sosis. Mana lagi? Sell out. Mana lagi ni? Kejap ni. Kita rezak masak tayar dalam hubung. Allah nyanyi kita. Ikutlah Quran kamu. Infak. Apa ni? Wa anfiqu khairan li anfusikum. Mana gini? Infaklah, buat baiklah kepada diri kamu dengan sedekah. Tolong dirimu dengan sedekah. Guna hartamu untuk tolongmu di akhirat nanti. Jangan sia-siakan walaupun 1 sen. Sebab tu kata ulama, walaupun 1 sen jangan tinggal di dunia kita. Pastikan transfer ke akhirat. Walaupun 1 sen. Ni kita tinggal atas dunia, ya Allah. Tapi nak buat mana? Innal insana li rabbih lakanud. Jadi kita tak baca kisah kuda ni. Kuda atas tu. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad. Sebab apa? Sedangkan kita sedar kan? Wa innahu ala zalika la syahid. Nampak lagi? Tu. Kita menyaksikan. Betul tak ni? Betul tak kita tengok kebatilan yang kita lakukan? Allah kata buat gini, kita lawang. Allah kata tengok ni, tengok kau ni. Kita sedar tak? Kita menyaksikan apa yang kita lakukan hari ni. Hak batil itulah yang kita buat. Allah beritahu jelas. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Nampak? Maka kita, hati kita ni tamak sangat ke harta. Cinta kepada harta tak habis-habis. Itu punca dia. Bila manusia cinta kepada harta, hati dia mati. Bila hati mati, dia suka kepada perkara-perkara yang ingkar. Punca dia hati manusia mati adalah hubbu dunia. Punca dia. Bila hati kita mati je, kita suka dah dia buat benda tak pakai. Kita tak cinta kepada kebajikan. Dia otomatik. Sebab tu Allah sebut harta di sini. Betul ni? Harta, hebat harta ni. Merosokkan ulama, merosokkan pemimpin. Semua harta yang merosokkan mereka. Ulama jadi rosok, bukan ke harta ke? Betul ni? Tubik-tubik pondok dulu molek lagi. Sebab ada piti masak terai, makan gayang masa duduk pondok ngaji. Tidur atau wanya komen je. Tetapi bila mengajar, betul ni? Dak sahur 150 habis. Sahur sikit 500 lah. Sahur lagi 1000. Dah, dak kemampu gitu je ustaz. Betul tak ni? Makan mewah dah. Suka berlari, suka jalan-jalan dah. Tapi tiada. Inilah sahabat kata, aku tak susah kalau aku miskin, aku tak takut. Tapi kalau aku kaya, aku takut. Sebab aku tak sabar bila kaya. Betul tak tidak? Bila kita kaya, kita nak apa boleh belaka. Bini kata, bang, jom kamera. Jom. Sebab kita ada. Tapi bila kita miskin, bini pun tak ajak lagi. Sebab bini tahu kita susah. Betul tidak? Bang, tukar kereta baru lah pula, bang. Ambil tau. Tak ada sebut, bang. Kita sedekah lah. Kita tanggung boleh 5 orang anak yatim. Apa lagi? 5,000 sebulan untuk dia. Nak 1,000 seorang. Betul tak ni? Ada nak pergi kot tu. Inilah kita. Sedarlah kita. Makinlah nyakit cinta kepada harta ni. Oh, cukup-cukup hebat. Yang ni yang merosokkan ulama. Betul tak ni? Jangan main-main. Hati para ulama jadi mati habis akhir zaman, kim dia ke harta. Ulama tak khusyuk semayang, tak rasa nikmat, tak pernah memandang Allah, kim dia ke harta. Sebab hati mereka dipenuhi dengan cinta harta, maka dia terhijab dengan Allah. Dia terhijab dengan Allah, inilah dinamakan ulama usul. Yang Imam Ghazali kata ulama dunia. Ulama zahir yang terhijab dengan akhirat. Dia ustaz, ngajar, petos mereka. Tetapi hati mereka tidak memandang akhirat. Mereka terhijab. Mereka tidak merasai lazat di solat. Sebab cinta ke dunia tak nak buat. Ini Allah kata. Inilah wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Tengok Allah hubung itu. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Allah tanya kita.
Mudah tahu ke mana bahawa akan bakit semua ada dalam kubur ni. Mudah percaya ke mana? Yang berani lawan Tuhan, berani ripung piti ni. Betul atau tidak? Tuhan tanya kita. Allah. Semua akan dibangkit balik di mahsyar nanti. Nih. Wa hussila ma fis sudur. Aku akan bongkar segala isi hatimu. Mu dipenuhi dengan tamuk pada harta benda. Betul atau tidak? Tidak ada Allah dalam hati kita. Macam mana kita nak mati jika Allah tidak ada dalam jiwa kita? Betul ni? Sebab tu sahabat-sahabat salafus soleh mereka takut. Nak isikan selain pada Allah dalam qalbu mereka. Sebab Allah cipta khas hati kita untuk didiami oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati orang mukmin itu istana Allah untuk didiami oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu mereka sentiasa mengingati Allah. Hati mereka dilimpahi dengan cahaya Allah. Mereka sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Jadi kita bila ni hati kita nak masuk Allah ni? Nak mati esok lusa tu. Betul? Hati kita masih dipenuhi selain pada Allah. Banyak sangat cinta yang ada di hati kita. Kan? Sebab tu ar-rohaniyah ni, malaikat ni sentiasa taat kepada Allah. Tak derhaka. Sebab dia menyedari kebesaran Allah, keagungan Allah, sehingga dia takut kepada Allah untuk derhaka. Ini ar-rohaniyah yang kita bincang. Betul ni? Allahumma salli ala Muhammad. Maka bersihkanlah hati kita. Buang sifat fujur tu. Qad aflaha man zakkaha. Suci kan? Tuhan guna qad. Tak pelawak dah. Tak pelawak. Kita akan rasa nikmat dia. Allah tak pelawak. Bila Allah kata qad aflaha man zakkaha, aku nak khabar kamu tak pelawak ni sebab tu aku guna qad. Nak meyakinkan kamu, jika mu bersih sungguh, mu akan rasa nikmat memandang aku. Betul atau tidak? Tak nyanyi kita semayang sampai kedua nak mati esok lusa, tak rasa nikmat dalam solat. Kita tidak dapat memandang af'al Allah. Sedangkan Allah beri peluang kepada kita puluhan tahun untuk cuci hati kita supaya memandang Allah yang satu. Betul ni? Allah tak suruh kita letak selain pada Allah dalam qalbu kita. Allah suruh letak dia sahaja. Betul ni? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang perlu kita sedar. Perlu kita sedar. Kita dah banyak dah membazirkan masa kita. Manusia ditipu oleh benda yang sementara. Sebab tu Amos suka nasihat semua. Amos suka nasihat. Dia baca kitab zikir. Itu nasihat. Sebab ad-dinu nasihat. Betul, agama ni nasihat. Kena nasihat. Peringatan ni berguna bagi orang ada iman. InsyaAllah berguna. Dia berkabur nak buat adalah kaitan nak pergi kuliah. Kisah satu soalan yang dia tanya dia. Amos harus apa selajut saja. Kisah satu soalan yang dia tanya. Dia tanya apa benda binasa ni lagu mana. Nah, macam kita baca kullu man 'alaiha fa'al. Wa ya'udu sampai lepas saja. Dia start up lagi. Faham? Oh, yang dia sangat marah kita. Nampak? Tuhan akan bodoh setiap yang ada di bumi semua binasa mereka. Dan apa yang kita nak bertuhankan selain pada Allah? Sebab apa kita nak bertuhankan pangkat, bertuhankan harta? Macam kata pengusi tak dia matilah. Mana ada lagi terbujuk aku tak gerak dah. Betul ni? Tak gerak dah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak Allah dah orang satu. Ni harta kita pindah nama orang lain dah. Betul tak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Bini kita tunggu edah je. Betul atau tidak ni? Harta kita tunggu bagi je. Honino. Kita apa yang ada? Jika Allah tidak ada di hati kita, macam mana kita nak mengada Allah? Sedangkan Allah kata dah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hak lain binasa belaka, tak usah gantunglah, tak usah letak dalam qalbu kita selain pada Allah. Hak tu binasa belaka tu. Betul ni? Kenapa tak pelawak? Kita piti. Pelawak. Betul tak ni? Amal di kabur di Pahang ni akhir bulan amal ni. Apa lagi? Pelawak. Amal kata pelawak. Contohlah. Kita gaji piti 800,000 dalam bank. Kereta 5 nauti dia. Tapi kita naik kursi roda. Pelawak tak Haji? Pelawak tak dunia? Pak Abid? Pelawak tak? Kereta banyak tapi kita naik kursi roda. Naik nu jaguar mu. Tak boleh naik tangan. Naik kursi roda anak tolak. Ni mata ulhuru. Pelawak. Itu pelawak.
Pelawak ni maksudnya benda tak kekal. Itu pelawak. Boleh? Buat apa piti banyak? Nah, roti canas jepuk makan tu pun dia akan nak tonyoh anak. Piti banyak. Pelawak. Kadang tu lah duk gila ni. Nak mati dah tu. Stroke separuh badan kau. Sayang ke piti. Orang pergi ambil kita orang dapat rembat. Ambil kot ni. Tengok ni seruk ambil kot ni. Jangan sampai gitu wa hussila ma fi sudur. Jagamu. Aku bongkar apa yang ada dalam hati. Mu tak ada aku, mu ada harta. Mu ada pangkat selain pada aku. Jagamu lagi. Takkan kita nak mati dalam keadaan hati kita tidak ada Allah. Jangan mati bulan lepas muda wayak sejik, nak sejik mata orang sejik sekian-sekian, selagi muda rindu kepada Allah jangan mati. Bahaya mu. Jangan mati lagi kau tak rindu Allah. Dan awak kan berdoalah kepada Allah. Baikilah diri kita supaya Allah campurkan rasa rindu kepadanya. Silakan kau nak mati pun, insya-Allah. Sebab kita mati dalam keadaan merindui Allah. Jangan Israel mari dalam keadaan kita tak mau mati. Kita masih duk kira-kira harta kita. Jangan. Biar kita mati dalam keadaan kita standby dah. Kita sedang merindui Allah dah. Betul? Selamat kita. Allah panggil ajak balik kita tak mau. Sebab kita masih banyak lagi yang kita sayang. Betul ni? Jangan nyanyi kita. Nyanyi. Lepas tu sahabat-sahabat takut. Salafus soleh takut. Sebab tu dia buang segala apa yang ada dalam hati selain pada Allah. Dia buang. Dia buang habis. Dibersihkan hati dia. Qad aflaha man zakkaha. Dia nak cari cinta yang sebenar. Cinta yang hakiki. Yakni mencintai Allah. Betul? Inilah. Okey. Maka dia kata, mereka ini siapa? Para malaikat. Mereka ini bersifat patuh, tunduk, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu yang dikatakan tadi. Wa taqwaha, itu ilham malaikat dan diri kita. Maka dia sentiasa nak rokok, nak sujud kepada Allah. Tak mau engkar, tak mau. Ini sifat malaikat. Nampak sebab apa? Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kita tak kenal lagi, hati kita putus dengan roh tadi, kita tak takut dengan Allah. Tak takut. Bila hati kita hidup, baru kita takut. Sebab tu Allah ajar kita mensucikan jiwa kita. Baru kita akan takut kepada Allah. Kita kena kenal diri kita yang dinamakan rohani itu. Nampak? Wa fi anfusihim. Tengok Tuhan kata wa fi anfus. Anfus maksudnya rohani. Anfas, tanafas. Apa lagi ni? Anfus maksud batin kita. Wa fi anfusihim. Barulah hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Baru dia yakin sungguh Quran tu benar. Bukan mudah kita nak yakin pada kalam Allah. Mesti ikut step yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena kenal diri kita, rohani kita. Bila kita kenal, kita akan yakin kalau Quran kamu semua betul belaka. Baru betul kita baca zalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun. Tak ada keraguan. Sebab apa? Itu kalam Allah. Allah sendiri yang cakap. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tengoklah kamu, orang yang bertakwa, orang yang tak takwa, dia akan ambil Quran sebagai petunjuk. Tanya diri kita, sebab apa kita tak ambil Quran sebagai petunjuk hari ini? Sebab kita tak takwa kepada Allah. Takwa duk mulut. Bukan mari daripada qalbu kita. Kalau daripada qalbu kita, nescaya kita akan ambil Quran sebagai petunjuk. Betul ni? Okey, aku baca. Kebetulan minggu ni hurah surah Al-Baqarah, anak-anak buah dah berapa minggu dah. Baru sampai ayat 4 baru. Nak kongsi sini belum. Orang yang bertakwa saja ambil Quran sebagai petunjuk. Tengok Allah khabar, allazina yu'minuna bil ghaib. Iaitu orang yang percaya pada perkara ghaib. Apa dia perkara ghaib? Syurga neraka itu ghaib. Masyarakat itu ghaib. Betul? Jadi kalau kita yakin sebesar zarah pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat itu. Berani tak kita? Berani tak kita nak buat lebih kurang? Macam Nabi kata ke Abu Bakar tadi. Abu Bakar makan telang je, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Hei Abu Bakar, nikmat yang kamu kecapi akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru makan ditanya dah.
Dah kita punya berkata mutu banyak ni. Nak jawab mana depan Allah. Betul? Jadi kalau kita percaya kepada perkara gaib, apa yang bukti yang pertama orang percaya ada hari akhirat? Quran khabar orang percaya adanya hari akhirat, langkah pertama apa yang dia buat? Wa yuqimu as-salah. Bukan wassalah, wa yuqimu as-salah. Dia mendirikan akan salat. Bukan sembahyang Hari ini ramai orang sembahyang, bukan mendirikan sembahyang. Betul? Bila mendirikan sembahyang, dia akan belajar buat sembahyang daripada awal. Sebab mendirikan sembahyang mesti sempurna syarat dan rukun dia. Mesti zahir dan batinnya. Betul ni? Kita sembahyang ni zahir saja, ya Allahu Akbar. Bukan mari daripada qalbu kita. Tak. Betul ni? Sebab apa? Sebab kita tak ambil daripada awal. Okey, contoh hamba tanya anak buah hamba malam. Hamba tu, nak mendirikan sembahyang, hamba ambil contoh. Sangat sah sembahyang, cakap bosa sudah. Hamba kata, saja. Yang ni suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Salah satu contoh. Maka kita betul. Sebab nak semayang mesti suci daripada hadas kecil, hadas besar. Kita kena reti hadas kecil, hadas besar. Dan mensucikan hadas kecil itu dengan apa? Dengan air. Kena air pula. Lagu mana air mutlak, air musyammah, mutanajim, mustakmal. Betul ni? Betul-betul kita kena ngaji. Itu kalau kita ngaji tafsir, wa yuqimun as-salah. Bukan tafsir tengok. Apa maksud wa yuqimun as-salah? No, apa dah ambil dah daripada awal. Itu maksud wa yuqimun as-salah. Jadi kalau kita beriman ada hari akhirat, wa yuqimun as-salah. Dia akan mendirikan akan solat. Bukan semayang. Mendirikan akan semayang. Maka dia reti tu. Batu harah ambil dah. Betul ni? Nak basuh najis. Kalau kita tak belajar. Betul ni? Kita tak sunyi daripada najis. Betul atau tidak ni? Hamba dah best mana anak buah hamba sampai pukul 2 pagi. Sebab kita dah nak kuliah awal-awal. Sebab kita kuliah kan. Balik tu pukul 11.30 baru start kuliah untuk anak-anak buah. Kedua balik. Kan? Hamba teh ilmu kalau mu nikah hamba tu. Mu kena tahu najis. Sebab apa? Dah mu akan beranak. Najis mukhaffafah najis kena. Mana lagi? Jadi kalau mu nak reti, mu nak basuh lagu mana? Sebab sah aman dengan ilmu. Hamba kata mu ambil air selautan pun basuh najis. Kalau nak reti cara basuh dia, tak sah lagi. Gambar mana orang nak belajar? Cik jawab. Ini ulama ajar fardu ain ni. Untuk sah benda ni lah. Betul atau tidak ni? Itu baru kita bilang zahir, tak bilang batin lagi. Itu syariat, tak hakikat lagi. Bila kata wa yuqimun as-salah, dia ada syariat, ada hakikat. Sebab diri kita mengandungi 2 unsur. Satu unsur jasmani, satu unsur rohani. Jasmani sebut rukun qauli dan rukun fi'li. Tapi qalbi kita duduk mana? Itu rohani, kita memandang Allah. Sebab dipanggil niat. Itu ulama kita hebat. Niat terbagi pada 3. Qasad, ta'arud, ta'in. Nah, orang tak setuju, dia tak faham. Nampak ni? Itu kitab kita hebat. Kita ngaji. Betul ni? Jangan main-main. Tak usah kata, qasad, ta'arud, ta'in, usalli tu bahas dah. Nampak ni? Jangan main-main. Baca kat kitab lama, patut hak ajar tu tok guru hak reti pula. Nah, usalli tu apa dia usalli? Betul ni? Allahumma salli ala Muhammad. Memang kita kena belajar. Sebab wa yuqimun as-salah, ini bukti orang percaya di hari akhirat, maka dia akan semayang lebih kurang. Dia semayang nak sempurna. Sebab tu Allah Tuhan ni Aziz kata, Tuhan buat satu neraka untuk isi orang semayang. Ni ayat Tuhan ni Aziz. Tuhan buat satu neraka nak isi orang semayang. Orang kata semayang tu neraka dah. Hak tu neraka lain. Hak ni Tuhan nak isi orang semayang. Jadi orang semayang lagu mana ni? Hak masuk neraka ni? Kita kecek Kelantan lah pula. Sebab ayat tu. Sebab tu Tok Guru karang kitab kecil. Dah. Khusyuk dalam salat. Itu tahun 90 lebih dulu. Kecil je kitab dia. Khusyuk dalam salat. Tok Guru bahas habis. Syariat hakikat. Betul tak ni? Semayang mesti ada 6. Dia kata Tok Guru tu. Betul ni? Mesti ada khauf, raja, haya, ta'zim. Betul ni? Itu solat. Itu rohani kita belakang itu. Itu baru mendirikan akan
sembahyang. Memang kita belajar sungguh-sungguh. Sebab aku belajar sungguh? Sebab aku yakin adanya hari akhirat. Solatlah yang akan ditanya mula-mula sekali. Kalau kita yakin adanya hari akhirat. Ani wa yuqimunas solah. Kata waktu guru, kalau orang tu sembahyang khusyuk, tak kedekut. Hei, orang sembahyang ni tak kedekut. Hei, orang sembahyang ni tak kedekut. Tu guru kata. Sebab orang sembahyang tak kedekut. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sebab orang sempurna sembahyangnya, dia memandang semuanya hak Allah. Sebab tu dia kata wa mimma razaqna. Razaqna bukan hak tukmu, hak akui. Betul ni? Kongsikan. Jadi kita dakwi, kita bahasa hak kita kan. Mana ada hak kita? Kita baru sembahyang saat ni baru. Mana ada hak kita dalam sembahyang menceritakan habis tak? Mana ada hak kita? Semua hak Allah. Jadi bila kita sedar hak Allah, kita bakhil atau tidak? Tak bakhil lah. Sebab hak Allah. Allah suruh hak dia. Korang. Bukan hak kita. Sebab kita tidak memiliki. Sebab apa kita dakwi? Kita simpan bank. Sebab kita rasa hak tu kita. Jawab lah. Jawab balik lagi mati. Yang main-main. Allahumma salli ala Muhammad. Jelas Quran beritahu. Sebab tu orang yang kenal Tuhan saja, dia yakin dengan Quran. Baru hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Orang kenal diri saja, kenal roh sahaja, baru yakin dengan Quran. Wa sami'na wa ata'na. Selagi tak kenal diri kita, roh tadi, kefakiran kita tak temu, kita tak akan patuh dengan Quran walaupun kita baca hari-hari. Dalil surah Al-Fatihah yang kita baca 17 kali satu hari, kita ikut. Quran kata iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami. Kata Allah Tok Guru bukan ka'anak. Ni ayat Tok Guru ni akhir je ambil ni. Betul ni? Masuk ka'anak kami, ka'ak aku. Masuk kita sembahyang zuhur dan batin paling kurang. Betul ni? Kalau waktu pergi luar, anak bini kita, masyarakat, kita sekemah. Kalau tu tafsir Tok Guru Haji hari Jumaat hari tu. Mana lagi yang mendengar? Tafsir surah Al-Fatihah. Mana lagi? Betul? Ni cerita semua ni, cerita lama. Betul? Kita kena ajak semua sembah Allah. Anik budullah wajib dan buta. Kita kena ajak. Sebab para rasul diutuskan adalah untuk mengajak manusia tauhid kepada Allah, jauhi tauhid. Maka sekarang Nabi dah wafat, siapa yang ganti? Kita. Betul? Amba kata di masjid sejenak semalam, Amba nak suruh faham dia. Orang ada ilmu Melaka dah. Amba nak pandang lain je. Nak suruh beramal. Contoh. Amba tanya di masjid Saujana malam. Ustaz Mang tu imam tu malam tiap khabar dah. Mari tu Ustaz kita sembelih kibah itu. Ustaz sana. Baik. Okey, amba tanya di masjid Saujana malam. Bab Quran juga cerita. Kitab nama bagi hati bab sabar. Jadi amba tanya. Kenal tak Nabi Zakaria alaihissalam? Amba nak tanya sini dulu. Amba kata Quran terbahagi kepada 3 bahagian. 1/3 tentang akidah, 1/3 tentang hukum hakam, 1/3 tentang cerita. Jadi amba nak ambil cerita. Bila Quran hudalil muttaqin kan? Okey. Maka 1/3 ni tentang cerita sahaja. Berapa orang yang ambil cerita ni sebagai petunjuk bagi dia? Betul ni? Okey. Amba bacakan satu. Sebab cerita Nabi 25 Rasul ni dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Maka semua cerita Nabi Rasul ni hudalil muttaqin. Orang bertakwa dia akan ambil sebagai petunjuk cerita tu. Okey, amba nak tanya sini, nak kongsi. Kenal tak Nabi Zakaria alaihissalam? Kenal kan? Semua kita orang beriman kita kena kenal. Sebab itu asas dia dah. Percaya kepada Rasul ni. 25 Rasul yang wajib diketahui. Betul tak? Betul tak ni? Okey, kenal tak Nabi Zakaria? Kenal. Nabi Zakaria ni dia tak ada anak. Tua dah ada anak. Bini dia mandul. Nak ambil anak tuan, dia dah mandul. Mandul ni kalau kita ngaji dululah. Saya duduk ngaji dulu. Mandul ni kata Tok Guru, nama bagi orang yang tak boleh beranak. Orang yang gitu. Itu mandul. Pada gini. Tak akan ngandung, dia mandul. Bini yang memandul. Sabar mandul pun tak ada anak lah. Betul tak ni? Tidak. Maka isteri Zakaria ni, Nabi Zakaria AS, dia mandul. Menopause lagi. Tua dah. Memang tak ada anak je.
Okey, cerita ni, Allah banyak ni hudalil muttaqin ni. Tapi apa tak mau cerita banyak tu cerita je. Kenalah kepada kita hari ni menangis kita. Ketua lutut kita. Kalau kita sedar semua ni. Banyak kita sesat dah. Terjauh. Okey, contoh. Quran hudalil muttaqin kan? Okey, ni cerita Nabi Zakaria AS. Maka Nabi Zakaria ni memang tak boleh anak dah dia. Tapi kenapa dia minta anak? Saya jawab. Nak suka jawab lah ni. Kenapa Nabi Allah Zakaria, dia tahu dia tua, bini dia mandul, memang tak boleh anak, tapi kenapa dia nak juga anak? Saya jawab sekali. Ini Quran ceritakan kepada kita. Berapa sambil Zakaria anak-anak? Okey, yang menjawablah sebab nak balik dah ni. Lewat dah ni. Betul ni? Kita kena ikut Quran ni. Ni ayat ni. Okey. Maka kenapa Nabi Allah Zakaria anak-anak? Sebab dia risau. Dia kata, ya Allah, jika aku mati, siapa nak berganti hiji aku, ya Allah? Siapa nak ganti hiji aku mengajak manusia sembahmu? Pewaris. Kita hari ni nikah, kita nak anak, kita wakaf tak untuk Allah? Tanya diri kita. Kita boleh anak, kita piti, biar harta, biar dia mewah je. Bangga dengan anak gaji 80,000 sebulan. Tak bawa agama pun, lawang agama. Betul tak kaedah yang diajar oleh Allah SWT? Tak betul. Betul ni? Maka Nabi Zakaria nak anak sebab dia risau jika dia mati, siapa nak ganti? Maka kita hari ni Allah bagi anak. Anak kita lah pengganti kita. Yang mengajak manusia kepada Allah. Betul atau tidak? Tapi kita wipitih. Patut kita bangga anak kita waktu 80,000 sebulan, waktu 30,000 setahun. Pada gini. Seorang pun dah ajak manusia kembali kepada Allah. Ada mana kita kata kita ikut Quran? Itu baru Nabi Zakaria. Baca Nabi Ibrahim. Baca lagi Nabi apa lagi? Baca lagi Maryam. Imran. Baca. Lagu mana? Anak semua wakaf untuk Allah. Sebab tugas manusia adalah mengajak manusia kembali kepada Allah. Tu iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami sembah. Bukan aku seorang je sembahmu. Aku nak ajak semua sekali sembahmu. Jadi kalau boleh kita faham sungguh semayang kita, sebab ka tu ka makrifat tu. Apa lagi? Hanya kepadamu tu. Maksudnya kita dekat kita dengan Allah sehingga keluar daripada jarak dan waktu. Masa. Dekat tak kita dengan Allah? Tak nak cerita dekat pun ni. Betul ni? Sedap tak mayang agak-agak? Kita telah keluar pada dunia dan akhirat, kata Imam Ghazali. Betul ni? Itu solat. Solat ni keluar pada dunia dan akhirat. Ya Allah, nikmatnya. Kita baca kitab penawar bagi hati. Betul ni? Memandang Allah, nikmatnya. Tidak ada nikmat di dunia dan di akhirat yang lebih besar daripada memandang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semayang di liqa Allah, pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, munajat dengan Allah. Sedap tak? Agak-agak. Bercakap dengan kekasih kita. Tanpa diganggu. Qaribun jiddan. Terlalu hampir sehingga ulama dia nak khabar waktu. Jarak tidak ada. Sebab terlalu hampir. Allah nikmat. Sedap dah nyanyi bulan madu di awan biru. Tiada yang mengganggu. Tak, hanya kita berdua mengecap nikmat cinta. Itu nyanyi Amy. Itu baru cinta tu. Cinta makhluk ke cinta Tuhan? Saya tengok dia kita. Betul ni? Allah. Inilah nikmatnya agama. Betul. Tapi bila hati kita kotor, kita tak akan rasa nikmat agama. Saya mata. Baca kitab penawar bagi hati. Orang baca lelaki kan. Kalau hati kotor, kita tak akan rasa nikmat agama. Betul. Ni kena bersihkan hati kita. Cara nak bersihkan hati, singkirkan dunia pada hati kita. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kita cinta sangat pada harta Allah. Sehingga Allah hukum pun kita tak takut. Allah hukum kita. Kita tak takut juga. Inilah lemahnya kita. Quran kita baca. Tapi kita tak yakin dengan Quran. Sebab apa? Sebab kita tak kenal Allah. Maka kita tak akan yakin dengan kalam Allah. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Orang yang kenal Tuhan sahaja, orang ni baru yakin Quran tu benar. Satu huruf pun dia tak was-was sedikit pun. Zalikal kitab la raiba fi. Inilah bendanya. Tidak ada keraguan sedikit pun. Kalau kita ngaji Quran la tu lam dia. Apa lagi? Mana ada ragu? Tak ada. Sebab betul belaka. Betul ni? Allahumma salli ala Muhammad. Inilah kita nak faham. Tak usah ikutlah orang. Ambil dia lah. Mu nak harta, nak dunia, silakan kata. Aku tambah. Aku nak Allah dan Rasul dia.
Tanamkanlah diri kita sebelum kita mati malam ni. Jadi macam Abang Mak cerita tadi. Dah bekas pengurusi masjid tu gotong tu. Kebujuk aku je. Ada benda dah. Ramai orang mari tengok. Dah ya kenal lah ramai. Apa lagi? Allah sedih mari tengok. Tapi dok gerak je. Dok gerak sikit aku. Bini nangis ustaz. Kata apa? Minta maaf Abang Mak belakang dia. Dia kata kita suka sangat dengar ustaz ngajar. Bini je belah-belah jebet-jebet nangis. Kabur-kabur. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah benda. Dan jadi gitu tak ada dah kita. Mana mesdihku? Tak ada dah. Bang orang ambil dah. Basak tarik kita. Faham lagi ni? Ya hidup gilanya kepitih. Ya Allah. Tak usahlah ada bangga-bangga dengan harta. Tak payahlah. Hanya kita. Bobo lah. Tuhan hidup lama dah kita. Suruh buang harta masuk Allah dalam hati kita. Anibudullah wajib tanibut taghut. Masukkan Allah. Singkirkan taghut. Segala bentuk taghut, pangkat, harta benda, biti, makhluk, buang mereka tu. Segala bentuk taghut. Masukkan Allah dalam hati kita. Nampak? Nyanyi kita mati lagi. Sebab Nabi tak pelawak. Nabi kata ada surga neraka. Amat kebudok ni tadi balik kuliah 2 hari. Amat terji Nabi tak pelawak sikit pun amat terji. Nabi kata ada surga di neraka, mu kena percayalah. 100% kena percaya. Ada neraka, ada syurga. Sebab Nabi bersifat siddiq. Sebab kita kata dah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan aku kata ni, aku saksi. Aku tengok sungguh bahawa Muhammad ni memang utusan Allah. Bila kita percaya dah Muhammad kata ada neraka, percaya tak? Percaya sebab kita bersaksi. Bukan dengar orang kata dah. Bukan kita dengar orang kata Muhammad ni Rasul. Tak. Kita bersaksi. Kita yang menyaksikan kerasulan Nabi SAW. Maka kita tidak akan tak tolak apa yang Nabi khabar. Semua kita beriman belaka. Tapi kita mulut kata Nabi Rasul. Tapi orang Nabi khabar tak percaya tangan. Betul ni? Ini masalah kita. Baik kira. Kembali balik kepada sistem yang diajar oleh Nabi SAW. Yang ni belajar akidah, belajar hukum akal, terus terjun dalam ilmu tasawuf, cuci hati. InsyaAllah. Jangan duk main syariat, dak benda gitu. Jangan. Imam Ghazali kata dah kan? Imam Ghazali kata berapa lama aku duduk dalam ilmu kalam, aku tak jumpa Tuhan. Berapa lama aku dalam ilmu fiqh, aku tak jumpa juga Tuhan. Aku terjun dalam ilmu tasawuf, aku bersihkan hati aku bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ambillah sistem yang diajar oleh Nabi, ajar sahabat dulu. Sahabat Nabi ajar hukum akal, lalu Nabi suruh sahabat cuci hati lalu. Maka sahabat tinggal segala bentuk maksiat untuk bersihkan hati dia. Betul ni? Semayang tak turun lagi, ada lagi. Tapi bentuk maksiat buang mereka. Ya Allah, hebat. Ni, okey, Amba nak balik dah ni. Maka bulan baru ni Amba kongsi seorang perempuan hebat. Mana Amba cerita di Gutong. Sekarang ni Amba nak cerita sini pula. Tadi di jabat daerah Amba tak Amba cerita hal perempuan hebat, nak cerita sini malam ni. Nak cerita sahabat Nabi ni dok kira puan lelaki semua hebat mereka sebab mereka takut pada Allah. Sebab Nabi ajar cara betul kan? Nabi ajar. Mereka takut pada Allah, hati mereka bersih. Jadi Amba nak cerita satu cerita. Nak balik ni. Ada seorang perempuan tu, dia berpenyakit sawan. Tahu sawan? Kenal. Orang Terengganu panggil nyakit dia tu. Sawan tau. Sawan ni orang KS standard Johor sebut sawan kan. Orang Terengganu panggil dia. Masa Amba kecil tu lain masa. Tapi Amba tanya sejik ni, dia boleh jawab. Amba terbaru cik. Cakap Terengganu. Pak ambil tahu cakap Terengganu kenapa sakit sawan? Yes. 12 akak boleh. Gila babi. Kita kecil tak dengar sawan, kita dengar gila babi je. Masa kecil budak-budak. Sebab di kampung Amba tu ada seorang perempuan, dia sakit gila babi. Tapi Amba tak pernah tengok pun. Ia jadi gana. Tak tahulah dengar saja gila babi. Oh tidak sedar kan. Kita tak tahu pun lagu mana. Sawan ni. Lalu ditakdirkan Allah 6 tahun lepas. 6 tahun lepas Amba khusus jabat agama 3 hari. Lepas tu 3 hari dah balik kan. Duduk di hotel, makan di hotel lah. Pada suatu hari tu Amba makan dengan set ustaz ramai lah. Tak meja Amba tu ada 4-5 orang ustaz. Duduk depan Amba. Nak cerita. Baru Amba kenal sawan ni kan ni. Jauh cerita nak cerita hak kisah Nabi ni. Tapi lagi sakit sawan dulu. Sebab kalau kita tak tengok tak tahu nyakit dia kan ni. Betul ni?
Maka berlaku depan hamba. Hamba tengah makan dengan ustaz 5-6 orang ni, tiba-tiba ustaz depan hamba jadi gitu. Jadi gitu. Hamba tu, apa ustaz? Apa? Tak apa, biasa. Kata ustaz seorang ni biasa. Orang dia dah kenal lama dah. Hamba tak kenal. Hamba panik lah. Dua-dua jadi gitu. Semua binasi tengah makan. Semua kat mulut. Hamba tu, apa ustaz? Pegang. Tak apa lah. Biarlah, biasa je. Siapa jatuh berebut atas seming. Pipi ni gitu. Di seming. Dia gegar kan. Hamba tu, akak. Tak apa. Tak apa. Kayak gini boleh lah. Hamba dia kata gitu lah. Dia kenal. Hamba dah kenal. Panik lah. Lepas tu sejuk lah. Hamba tu sejuk. Sejuk tu bangun makan pula nasi. Molek-molek ada. Rupanya nyakit sawan. Aning rupanya nyakit sawan. Tak sejuk. Betul? Dia gelepah tu tak sejuk. Itu sawan. Maka seorang perempuan di zaman Nabi SAW, dia sakit sawan. Lalu dia pergi jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, tolong doa kepada Allah supaya Allah sembuhkan sawan aku. Nabi jawab ni. Nabi kata, kalau mu sabar dengan sawanmu, maka Allah tempat kamu di syurga. Jika mu sabar. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak takut sawan ni. Sawan ni tak baik pun tak apa. Dah yang mu mari minta doa, suruh sembuhkan sawan. Apa sebab? Dah mu kata mu tak takut pun nyakit ni. Dia kata, ya Rasulullah, aku takut ketika aku sawan, aurat aku terbuka. Dia takut aurat dia terbuka. Takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita gini, masyarakat kita, dia dedah aurat tanpa takut. Nampak? Dia takut ketika sawan aurat dia terbuka. Sebab tu dia minta Rasulullah doa supaya hilang sawan tu. Dia tak risau pun sakit tu. Dia risau aurat dia takut terbuka. Anak-anak kita gini aurat dia buka begitu. Sebab mereka tak takut kepada Allah. Kita sendiri pun tak takut kepada Allah. Sebab tu dia lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh sedekah, tak sedekah. Allah suruh maaf, orang tak maaf. Sebab dia tak takut kepada Allah. Betul ni? Mari kata, kalau begitu ya Rasulullah, tolong doakan ketika aku sawan, aurat aku tak terbuka. Tolong doakan macam tu kepada Allah. Ini bab aurat tak berani. Takutnya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa mereka takut? Sebab dia belajar betul Quran dan dia amal sebagai Nabi aja. Nabi suruh bersihkan hati dia. Dia bersihkan hati sehingga mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini Allah perintah kita lawan semua. Betul ni? Sebab apa? Sebab kita tak kenal Allah, hati kita kotor. Maka bersihkanlah hati kita, insya-Allah. Kembalilah kepada Allah dan Rasul sebagaimana Allah ajar, Nabi ajar kita. Bersihkan hati kita, nombor satu. Bersihkan hati kita. Bila hati bersih, tak ada benci ke orang, tak ada dengki, tak ada sangka, tak ada. Tak ada sifat tu pada diri kita. Inilah hati kita penuh sangka ke orang. Betul ni? Jangan. Itu bukan sifat orang mukmin. Orang mukmin sifat dia berkasih sayang. Mereka cinta semuanya, mereka kasih semuanya. Mereka tidak ada benci dalam hidup dia. Ini orang mukmin. Macam mana kita nak balik kepada Allah jika hati kita masih benci saudara kita? Tak boleh nak balik kita kepada Allah jika kita benci kepada manusia yang lain. Tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Itulah cerita terakhirnya mana ni. Nampak? Hebat tak? Baca, hamba suka baca sirah. Baca sirah. Baca, tengah duduk, tengah cacang kita terduduk. Sebab memang hebat dia orang. Dia orang memang hebat. Memang hebat. Sebab Nabi yang ajar dia. Nabi ajar cara yang betul. Dan dia pun patuh. Maka dia dapatlah rasa nikmatnya takut kepada Allah. Jadi, bila kita nak takut kepada Allah, biar kita rasa takut kepada Allah. Semayang biar ada khauf. Biar rasa takut kepada Allah. Rajak, harap Allah Ta'ala terima solat kita, pandang kita. Nampak ni? Itu hati belaka. Tapi kalau hati kita kotor, tak ada rasa tu. Rugi kita. Rugi lagi. Tu. Okay, insyaAllah lah. Padang dah tu isa lama ni. Tahu? Janji ustaz kata janji 10 minit. Isa. Ni lepas pada 10 minit tau. Fak habis je dah ayak. Tak apa. Tak apa sudah. Hamba tak apa bertiga puluh pun. Sebab memang kerja kita dah. Kerja hamba turun tu memang nak baca kitab. Nak ceramah, ada soalan. Kita bimbang orang lain tak ada kerja banyak. Jadi gitulah. Jadi insya-Allah dah habis juga nak baca ni. Maka homework lah. Kerja rumah dia sama kan.
Surah An-Nahl ayat 50. Boleh? Surah An-Nahl ayat 50. Hijau umur. Baca dulu adik. Sebelum kita jumpa bulan depan tu. Kalau dak mati. Kalau dak mati, siapa dak poteng lah. Pak Habib. Dia dua tu je. Dak mati poteng. Poteng dak hari dak. Poteng bukan hamba sengaja dak hari Pak Habib. Kita pergi jemputan nak buat kan ni. Sebab banyak sangat jemputan nak buat kan ni. Bulan ni pun banyak ni. Kita tak cari gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Itu pasal poteng itu. Okey, jadi insya-Allah lah panjang umur diizinkan Allah SWT. Ada rezeki kita sambung kat mana? Surah An-Nahl ayat 50. Jadi sebelum kita jumpa bulan depan, baca dulu rumah. Baca dulu, tengok. Kalau rajin buka tafsir apa tengok dulu. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok dulu insya-Allah. Jadi panjang umur diizinkan Allah SWT, ada rezeki kita sambung situlah. InsyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم أرزاقنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آخر كلامنا من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Allahumma salli ala Muhammad. Lagi kalau orang tu medan tu. Biasa gitu lah. Tahun lepas, bulan tahun lepas, dia semua ia bila bulan puasa. Kalau minta juga tak ada enak. Dah boleh lah. Dah tahu tengok orang ni.